Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Man taraka, barang siapa yang meninggal ia man arba'a kalimatin akan empat beberapa kalimah. Dia tinggal tu kenapa? Karena dia tahu kata bahawasanya beberapa makulat ni tidak layak disoal kepada Khalik. Kerana beberapa makulat ni ialah perkara yang tertentu bagi benda yang berjisim. Kalau seorang tu mengaji dalam ilmu makulat, panggil ilmu makulatul asyar. Beberapa perkara yang dikatakan 10. Beberapa mana 10 perkara yang dikatakan kepada benda yang berjisim dan arak. Tu antaranya 4 perkara ni lah. Jadi kalau seorang tu meninggal, orang panggil 4 kalimah ni, kamula imanuhu, nescaya sempurnalah oleh imannya. Iman dia sempurna. Kenapa dia tinggal? Kerana dia tahu kata bahawasanya 4 perkara ni tidak layak ditanya pada hak pencipta. Tu kenapa? Kerana benda ni tertentu bagi jisim. Mana 4 kalimah tu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Kalau kita mengaji makulat, ada makulatul aina, makulatul kaifa, makulatul mata, makulatul kammi. Jalan tu. Fa in qala laka qailu, maka jika berkata bagi engkau oleh orang yang berkata, ai sa'ilah, orang yang menanya. Tu. Dia kata apa? Ainallahu, di manakah Allah? Maka jawab lagu mana? Fa jawabuhu laisa fi makanin. Maka bermula jawabnya, jawab bagi qail tadi. Laisa, tiadalah Allah Ta'ala tu fi makanin, pada satu tempat, yakni tidak bertempat. Gitu. Lama tidak satu tempat, mana Tuhan berada di mana-mana. Ada satu tempat pun tak, apatah lagi di mana-mana tempat. Tu. Kerana tempat tu sendiri ialah benda kena jadi. Benda kena jadi. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada benda yang dia sendiri menjadi. Maka kerana itulah salah satu daripada pegangannya, laisa fi makani, Allah Ta'ala tidak bertempat. Tidak bertempat tu pegangan salah satu daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perbahasan mukhalafatuhu lil hawadithi. Itu bila sebut kata tak serupa Allah akan yang baharu, bersalah Allah Ta'ala akan yang baharu, sehabis-habis bersalah. Kerana itulah kena tahu yang baharu tu bagaimana. Itulah timbulnya kena mengaji ilmu makulatul asyad tu. Walaupun dia tidak fardu ain, supaya jelas terbeza kepada kita bahawasanya Allah tu sehabis-habis menyalahi akan makhluk. Maka kena kenal makhluk.
Karena kaedahnya inna syai'ah la yattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Ya. Karena sesungguhnya sesuatu, inna syai'a, sesungguhnya sesuatu perkara, la yattadihu tidak akan nyata terang jelas illa melainkan ba'da ma'rifati muqabilihi, melainkan kemudian daripada mengenalkan yang lawan bagi dia. Jadi khaliq lawannya makhluk. Maka nak kenal khaliq, kena kenal makhluk. Bila kenal sehabis-habis kenal makhluk, maka tahulah kata khaliq tidak seperti makhluk. Lagu mana makhluk? Zatnya berjisim jiring, sifatnya ara. Maka benda hak melazimi bagi ara ada 9. Ada 9 perkara. Itulah keluarnya jadi makulatul asyar. Benda hak dikata kepada makhluk ni 10 perkara. Mana satunya zat dia, zat makhluk ni jauhar atau jirim. Kemudian ada beberapa arak yang khusus bagi mereka, bagi makhluk ni, panggil makulatul aina, makulatul mata, makulatul kaifa, kami, aja dalam belaka tu. Maka kerana tu tak boleh ainallah, di mana Allah. Pas Nabi tanya ainallah, maka tengoklah syarah Sahih Muslim tu, Imam Nawawi kata aina situ bukan aina tanya tempat. Aina di situ aina tanya pangkat. Bukan Nabi tanya tempat, tidak. Lagi pula hadis yang lain pula Nabi tidak tanya ainallah. Yang ditanyanya atashhadina alla ilaha illallah. Adakah engkau ni hei perempuan, hei jariyah, hei hamba perempuan, menaik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Maka nak berhujah dengan ainallah, hadis Nabi tanya ainallah tu tak boleh lah nak menyabit ke tempat bagi Allah Taala. Karena hadis tu sendiri bukan daripada kitabul iman. Bukan duk menyata tentang iman, bukan. Itu. Lagi pula mesti difahamkan dengan sahih. Bagaimana faham sahih? Tengok bagaimana ulama-ulama mensyarahkan hadis jariyah tu bagaimana. Tidak ada seorang ulama pun yang mensyarahkan hadis jariyah tu bahawasanya tempat Allah di langit, tidak ada. Tu. Kerana Allah tidak bertempat. Tu tidak bertempat. Ada pun kita i'tikad Allah istawa alal arsy sebagai sifat, itu bukanlah orang panggil kita i'tikad kata istawa alal arsy itu artinya Allah Taala duduk di atas arasy. Tu. Sifat istiwa dia. Sifat istiwa dia. Bukan orang panggil dia tu menempat ke satu tempat di arasy dia berada, tidak. Itu. Kita pegang dengan amirruha kama ja'at. Kita lalu saja sebagaimana yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Baca Quran tu sendiri ialah tafsir dia dah. Maka kerana tu salafus soleh tidak mengarung panjang-panjang. Maka takwil ijmalinya Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka apa sahaja yang terlitah, kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadisi fallahu bi khilafi zalika. Itu jelas. Tiap-tiap barang hak terlitah dalam benak fikiran kita, Allah tu bersifat dengan sifat-sifat yang baharu, maka Allah sehabis-habis menyalahilah dengan apa hak terlitah dalam perut pedah kita. Itulah. Tu. Maka sebab tu ainallah jawabnya lagu mana? Bukan fis sama. Fajawabuhu, maka bermula jawabnya laisa fi makanin, tidak berada pada satu tempat. Satu tempat pun tidak, apatah lagi berapa tempat. Lagu tu. Jangan kita Tuhan tidak duduk setempat, maknanya Tuhan duduk di mana-mana. Kau lagi berat. Kau lagi berat tu. Satu tempat pun tidak, apatah lagi di mana-mana tempat. Walaupun sebut kata tempat hak layak, tak layak. Tempat tu sendiri tak layak nak di isbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tempat tu sendiri kena kepada benda hak dijadi oleh Allah Taala. Bukan diri tempat tu lah. Maknanya sesuatu hak dipanggil tempat. Diri tempat tu tak ada. Hanya amrun iktibari saja.
Nah, tu ruang. Tepak ni maknanya faragh, ruang kosong. Nah, macam kita duduk tepak. Mana ni tepak kita? Tiap-tiap hak tiap-tiap hak menyetuh dengan jirim kita ni tepak kita ni. Pihak keliling, pihak bawah, pihak atas. Mana pihak bawah kat sofa. Pihak keliling udara. Nah, maka tak boleh dah orang lain nak ambil hak kita, jisim kita, jauhar kita ni. Sepak tubik angin keluar ni, ni duduk sini. Maka orang lain nak mari kita, nak mari masuk tak boleh lah. Kenapa? Kerana tu tepat bagi kita. Maka diri tepat tu sendiri tu tak ada, hanya amrun iktibari. Tapi benda hak dikatakan itu tempat, kena ke makhluk juga. Mana? Jirim-jirim, udara, sofa, ni sini. Tu. Wala yamurru alaihi, dan tidak lalulah di atasnya, di atas Allah Ta'ala tu zamanun, oleh zaman, oleh masa. Tidak melalui di atas Allah Ta'ala tu oleh sutuk masa. Nah, apa masa ni? Masa ni orang panggil ibarat daripada ibaratun ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Gitulah. Nah, ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Itulah orang panggil masa. Jadi Allah Ta'ala tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Artinya tidak lalu di atas Allah Ta'ala tu beberapa minit, beberapa saat, beberapa jam. Tu kerana tu kita tu ada usia. Kerana apa? Kerana kita duduk di bawah suntuk, rungkuk suntuk masa. Boleh dibilai berapa hari. Start lah beranak tu umur sehari, umur sebulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Maknanya kita, umur kita tu boleh dikirakan apa? Kerana kita sendiri ni duduk di bawah suntuk rungkuk masa. Adapun Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Tidak lalu di atas Allah Ta'ala oleh masa. Dia tidak bertempat dan dia tidak bermasa. Gitu. Pehel lagu ni tak ada apalah. Kita nak i'tikad istawa alal arsy tu sifat ke, tak ada hal lah. Kenapa? Kerana tak mari dah dalam kepala otak kita Tuhan tu bertempat di atas. Tak ada. Tepat tu sejak daripada awal lagi kita tu nafi. Kita nafi diri tepat tu. Tuhan tidak bertempat. Lepas tu istiwa ke apa? Istiwa Allah Ta'ala tidak seperti istiwa kita. Istiwa kita lagu mana? Maklum istiwa kita. Kalau istiwa kita dengan makna duduk, istawaitu alal kursi, mana aku duduk di atas kursi, duduk. Istiwa Tuhan tidak seperti istiwa kita. Maka tak boleh nak disifatkan Tuhan duduk di atas arah. Tak. Apa makna istiwa? Istiwa. Tertinggi yang tidak ada lawai bagi rendah. Atas yang tidak ada lawai bagi bawah. Peheh? Tak peheh. Tak peheh itulah peheh. Tu lagu tu. Kena? Li'anna tarakal idraki idrakun. Kerana bahawasanya meninggalkan mengerti itu ialah reti. Tinggal daripada orang panggil mengerti. Seperti makhluk tu, itulah reti tentang ketuhanan. Kalau duk faham supaya makhluk, mana bukan Tuhan lah, makhluk lah Allah tu. Wal bahthu fi zatillahi ta'ala isyrakum. Duk bahas-bahas tentang zat Allah Ta'ala tu syirik. Maka tak usah duk bahas. Cukup lah. Tu. Sebab tu kalau kita buka lagi kitab Qaulul Mufid, Syekh Bakhit Muta'in dia kata, kerana apakah melalui oleh mutaakhirin Syairah Maturidiyah ni di atas 7 sifat ma'ani pada tiap-tiap kitab mereka mengarang. Padahal sifat Allah Ta'ala bukan hanya 7 itu saja. Tiap-tiap hadis khabar dalam Quran hadis oleh sang pencipta sendiri, oleh Allah Ta'ala. Itu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat Allah Ta'ala. Wajhu, sifat Allah Ta'ala. Sifat. Bukan jawareh, bukan anggota. Ana faham molek. Istiwa, sifat Allah Ta'ala. Tapi tidak dibilih. Kenapa? Kerana hak tu kalau kita bahas pergi mari, boleh membawa kepada syubhat akidah orang awam.
Adapun kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, itu tidak bawa syubhat. Tidak bawa syubhat apa? Tidak bawa syubhat kata Allah Ta'ala tu berjisim berjiring. Tu. Kerana mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan anak mata, cakap bukan dengan lidah. Kalau orang panggil mendengar, melihat, cakap dengan lidah, dengan anak mata, dengan anak telinga, artinya tak ada orang bisu, orang pekak, orang tuli lah. Nah, kerana orang bisu, orang pekak, orang tuli pun ada juga mata, biji mata, ada telinga, ada lidah. Tu artinya melihat, mendengar, berkata-kata tu dengan sifat pendengar, pelihat dan pekata. Tu. Di kita makhluk pun kita tak reti hakikat pekata duk mana. Duk mana sifat pekata? Duk mana ni? Peti kotak suara duk mana? Nah, tak reti juga hak di makhluk kita, di makhluk sendiri tak tahu. Jisim kau berjiring kau benda tu. Lagu mana betul boleh scan tak? Tak boleh ke? Mendengar dengan telinga. Dengan telinga mendengar. Tak dengan sifat pendengar. Sifat pendengar hak dijadi oleh Allah Ta'ala atas jalan adatnya dia anak telinga. Duk mana sifat pendengar tu? Boleh tengok? Jisim tak? Berjiring tak? Tak. Maka tak ada syubhat lah dengan akidah dengan Tuhan. Nah, kalau mendengar mesti dengan telinga, kalau gitu tak ada orang pekak tak ada telinga. Tengok jauh tak ada telinga, pekak lah ni, gitu. Tak. Maka kerana itulah 7 sifat tadi tu ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah khusus bahas 7 sifat tu. Jangan kita faham 7 sifat tu saja sebenarnya. Banyak lagi. Tiap-tiap sifat hak Allah Ta'ala khabar dalam Quran tu semua sifat Allah Ta'ala. Tapi tidak dibahas, tidak itu kenapa? Kerana ada orang panggil sifat mutasyabihat dan sebagainya. Tapi kita kena isbat. Jangan kita nafi, jadi mu'attilah. Jangan kita menyerupakan dengan makhluk, jadi musyabbihah. Itu jalan ahli sunnah wal jamaah tu gitu. Jangan kita engkar. Ya bukan sifat Allah Ta'ala. Engkar gitu mu'attilah. Jangan kata ya artinya tangan anggota tu ada tangan anggota tubuh badan. Itu musyabbihah. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah apa? Ya tu satu sifat. Yadain satu sifat. Wajhu satu sifat. Reti tak reti segera. Gitu ahli sunnah wal jamaah. Istiwa satu sifat. Tu boleh tengoklah kita surah-surah bagi Imam Sanusi ada di belakang akhir tu. Begitu juga kita Qaul Mufid. Sebab saya duk baca kita Qaul Mufid ni. Sedap molek Syekh Wahid Muta'i. Masya-Allah tunggu dia. Jeliga baca tu, papa makan nak papa makan ni. Kena air kopi boleh. Sedap. Jadi sungguh. Wa in qala laka, dan jika dikatakan bagi engkau kaifallahu, bagaimana ke Allah? Kaifallahu, tak dia ainallahu. Kaifallahu, orang tanya, lagu mana tu tak selagu jawab dia. Fakul, maka kata jawablah lahu bagi qail, laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidak adalah kamislihi. Tidak adalah, tidak ada langsunglah seumpama Allah syai'un, sikit pun tidak ada langsung. Tu kita dah bahas sama tu, laisa kamislihi syai' tu. Ayat ni ayat muhkamat ni kalau dalam Quran. Dalam Quran ni ayat muhkamat, teguh sungguh makna. Hingga kalau kita nak letak makna dia jadi mutabakah dengan bahasa Arab tu susahlah dalam bahasa kita. Tu. Kah pada kata kamislihi itu ada khilaf sampai 15 pendapat nah. Tapi hak comelnya kah tu panggil takkid pada kata laisa. Laisa tu nafi mutlak. Tidak ada dulu kini selama-lamanya. Gitulah. Bukan nafi muqayyad lah. Asal laisa tu nafi muqayyad, tapi taklah nafi mutlak. Tidak ada dulu kini selama-lamanya, tidak ada langsung. Langsung tu kita nak bagi makna pada kah zaidah takkid pada kata nafi laisa. Tidak ada langsung dulu selama-lamanya. Kini selama-lamanya tidak ada langsung. Seumpama Allah
Syai'un sikit pun tak ada langsung. Syai'un tu orang panggil nakirah. Tu duduk di akhir dia. Syai'un tu nakirah, duduk di siyakul kalamin nafi, tu fidul hasrah. Lagi pula, kamislihi itu sepatut duduk belakang, mari tak depan. Asal terkiknya laisa syai' kamislihi. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Tapi dak laisa kamislihi syai'. Dua kali hasar tu nak cerita. Diri syai' itu sekali hasar dah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyakil kalamin nafi tu fidul hasra, sekali hasar. Kemudian hasar pula sekali lagi mana? Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra pula. Nak letak mana-mana ke asal Melayu. Payah tu. Nak cerita kata teguhnya makna ni. Tiba-tiba pergi tu ada tangan, ada muka, serupa muka kita, serupa muka. Tu kafir, kufur. Tu orang panggil mujassimah syarihah. Kalau kita kata Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, tapi tak serupa lah dengan tangan kita, itu. Maka tu mujassimah ghairu syarihah. Tidak nyata terang jelas. Fasik mubtadi'. Fasik mubtadi'. Gitu. Tu lagu tu. Jadi hak betul yang mana? Tuhan tak serupa langsung dengan makhluk. Kalau mana-mana ayat hak nak menyerupai, maklum itu ahli sunnah wal jamaah lagu mana? Awilhu aw fawit warum tanziha. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawit warum tanziha. Wa kullu nafsin, dan bermula tiap-tiap nas, Quran ke hadis ke, awhamat tashbiha, memberi waham menyerupai Allah ke makhluk. Sebab itulah di sinilah kenapa Asy'ariyah Maturidiyah tak bila habis sifat-sifat Tuhan dalam kitab-kitab sifat 20. Ia hanya bila 7 sifat ma'ani saja. Padahal sifat Tuhan itu tidak hanya 7 ma'ani saja. Tiap-tiap hak dikhabar oleh Allah Rasul semua sifat-sifat Allah lah ke Rasul. Tapi waktu diiktikad dengan secara ijmali, tidak dibila dengan secara tafsili. Kenapa? Waham tu orang panggil menyerupai Allah dengan makhluk. Tapi tidak ingkar isbat dan tak isbat sifat-sifat Tuhan. Nak faham molek? Bukan kata ingkar ya. Ingkar ya kufur. Tuhan kata yadullahi fawqa aidihim. Tiba-tiba kita ingkar ya. Mana ya? Tak ada tu ya sebenarnya sayyaratu ke apa dia ni. Berat lah tu. Sayyarah kereta pula jadi. Silap ni, tahrih ni. Jangan gitu. Itu orang panggil fuq-fuq mu'attilah, ta'til. Tu mentaktirkan sifat-sifat Allah Ta'ala tu, mengkosongkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jangan pula kata ya tu ialah satu anggota, satu anggota tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Tu ada anggota, tu ada anggota tangan. Tu mujassimah, musyabbihah, menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk, mentajassimkan Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala berjising. Patutlah ke mana ahli sunnah wal jamaah? Ya tu satu sifat Allah Ta'ala, yadain satu sifat Allah Ta'ala. Hakikat dia lagu mana? Fawid warum tanziha. Serah pada Allah Ta'ala ba'da tanzih, kemudian daripada menyucikan. Apa? Ya, tangan dengan mana anggota tu badan bukan. Berapa tangan dengan mana? Jadi satu kurita pula tu gitu kah? Tak, bukan. Dua tangan anggota tidak. Satu potong tangan anggota tidak. Berapa anggota tangan tidak. Patu tangan-tangan sini apa makna? Bukan anggota tubuh. Itu orang panggil ta'wil ijmali. Bukan anggota tubuh badan. Apa makna tangan seputung, dua putung, beribu apa putung ni? Serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu lah. Tak? Tu. Lagu tu. Tu cara ahli sunnah wal jamaah. Tidak tashbih, tidak tajsim, tidak ta'til. Gitu. Tu salaf. Panggil cara jalannya salaf, tariqus salaf. Tariqatus salaf, jalannya kebanyakan salafus salih. Lepas tu khalah mana? Awil tadi, ta'wil secara tafsili selalu. Tangan bermakna kuasa. Yadun bermakna qudrah. Istawa bermakna istaula. Tu orang panggil tariqatul khalaf. Kebanyakan khalafnya begitu. Apa tu? Jadi ahkam, a'lam wa ahkam.
lebih intelektual ni, lebih berpengetahuan dan lebih teguh lah. Tak lagi semabur, tak lagi bertukar dah dengan makhluk. Bila sebut kata menguasai, memerintah, menjadi, kekuasaan, itu rentahan, zat, bukan wajah dengan mana muka ada muka tu mana boleh ngadak gitu tu tidak. Itulah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah tu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Asariyah dia panggil. Daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Kalau kita nak tahu tu, tengoklah kitab Syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Az-Zabidi, Ittihaf Sadatil Muttaqin. Tengoklah tu macam mana. Hak betul-betul Hanabilah, Hanabilah hak sungguh-sungguh Hanabilah lah. Bukan Hanabilah Mujassimah, bukan. Bukan Hanabilah Mujassimah dak. Uish. Tu. Baik, habis itu kemudian dia kata wa in qala laka, dan jika berkatalah ai as-sa'il lah oleh qa'i ai-sa'il tadi tu laka bagi engkau. Dia kata, dia tanyalah. Matallahu. Tu bila Allah Taala ada. Padahal dia jawab adalah yamurru alaihi zamanun, tidak berlalu di atas Allah Taala oleh masa. Tanya pula matallahu, bila Allah Taala ada, bila Allah Taala akhir ke mana? Faqul lahu, maka jawablah baginya, bagi qail, Allah tu awalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah mula-mula dengan ketiadaan permulaan, Allah lah yang akhir dengan tiada pengakhiran. Bukan makna awal tu awal dengan makna mula-mula kena jadi. Berat gitu. Allah Ta'ala mula-mula ada. Dia mula-mula ada dulu, dia tak ada agak gitu. Bukan. Awalun dengan makna bilabtida'in. Tanpa ada permulaan. Maknanya la awwala lahu liwujudihi, tidak ada awal bagi adanya. Awal dengan makna tidak ada awal bagi ada. Gitu. Akhirun bilantihain, tidak ada akhir baginya. La akhira liwujudihi, tidak ada akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Itu makna awal dengan akhir. Bukan Tuhan ada akhir juga, bukan. Tuhan hati juga lah kali. Berat gitu. Sebab ada fok-fok dia pegang zahir Quran, kata mana? Quran Tuhan pun mati juga. Apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hak kekal hanya muka Tuhan. Habis tubuh badan hacul buah habis. Tu supang orang accident motor ni. Habis tubuh tu kena gilih kalori habis dah. Pala saja je cabut lekat di divider gitu. Berat gitu mung. Ni bahaya pergi Quran dengan zahir. Tak? At-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitab was sunnah fil aqaidil iman min usulil bid'ah wal kufri. Itu setengah daripada usul bid'ah dan kekufuran, berpegang zahir, semata-mata zahir Quran hadis yang mutasyabihat pada kepercayaan, simpulan kepercayaan jangan. Wa in qala laka, dan jika berkatalah oleh sa'il bagi engkau, oleh orang menanya tu bagi engkau, kamillahu. Berapa Tuhan? Berapa Allah Ta'ala ni? Boleh pecah dua titik Faqul lahu, maka jawablah baginya, bagi qail ai sa'il, wahidun la min qillatin. Satu tidak ada lolo gitu. Satu tidak bercerat, tidak boleh belah bagilah. Tu qul Allahu ahadun, katalah bermula Allah tu ialah satu. Itu daripada suratul Ikhlas tu. Tu suratul Ikhlas tu ketika mana Nabi tu ditanya oleh fok-fok kafir ni. Dalam satu riwayat kata fok-fok Yahudi. Satu riwayat kata kafir jahiliyah sendiri tanya Tuhan. Dan tanya Nabi. Dia tanya, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat bandingnya, buat contoh, buat nisbah kepada kami Tuhan engkau, hai Nabi Muhammad. Tu suruh buat bandingnya. Tuhan kami mun tengok duduk cakung berhala tu. Ada pun Tuhan kami tak faham ni. Lagu mana kat Tuhanmu ni? Tak reti kami.
Buat contoh sikit lagu mana rupa tu. Maka Rasulullah tu marah. Hingga merah muka. Satu riwayat kata Rasulullah tu pegang dabah tekak baju orang yang menanya tadi tu. Maka turun Jibril alaihissalam, qul huwallahu ahad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dia yakni Allah tu ialah satu. Tu ila akhirlah. Habis itu qala al-musannifu rahimahullahu taala mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, bermula ini ialah satu masalah, yakni satu benda yang dibuat tanya akan dia. Idza qila laka, apabila dikatakan, yakni ditanyakan bagi engkau, wa kaifa tu'minu bil malaikati, betapakah bagaimanakah engkau beriman dengan para-para malaikat? Fal jawabu, maka bermula jawab, antakula, bahawa engkau kata. Engkau kata lagu mana? Innal malaikata, bahawasanya bermula para-para malaikat itu asnafun, ada beberapa kepelbagaian. Asnafun ay anwa'un kasiratun, ada beberapa bagai-bagai jenis-jenis para malaikat yang banyak. Fi ahwalihim, pada kelakuan-kelakuan mereka itu para malaikat. Wa af'alihim, dan pada perbuatan-perbuatan mereka itu malaikat. Wa ashkalihim, dan pada rupa-rupa mereka itu para-para malaikat. Lagu mana? Paminhum, maka setengah mereka itu para-para malaikat. Hamalatul arsy, ialah para malaikat yang dikatakan hamalatul arsy, penanggung arash, pemikul arash. Dipanggil juga wahum karabiyuna, atau dalam kitab Nurul Zalam sebut tu karabiyun karabiyun kurbiyun ke karabiyun, tak silap. Karubiyun, tu hamalatul arsy ni juga digelar dengan karubiyun, al-karubiyun. Wahum a'la tabaqatil malaikati, dan bermula mereka itu hamalatul arsy, malaikat yang menanggung akan arah ni, yang paling tinggi sekali di kalangan jenis-jenis para-para malaikat. Kenapa? Kerana pada mati ke tak mati mereka ni khilaf ulama. Ada setengah kata ulama kata mereka tak mati. Malaikat lain mati bila tiup sangkakala yang pertama mati, kemudian dihidupkan kembali sebelum daripada tiup sangkakala yang kedua. Kata setengahnya ketika tu hamalatul arsy pun tak mati. Khilaf ada, kerana tu besar sangat ni. Wa awwaluhum, dan bermula mereka itulah para malaikat, hamalatul arsy itulah yang paling awal-awal lah mereka itu wujudan, nisbah ada. Ini nisbah dijadikan. Malaikat mana mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala? Inilah hamalatul arsy, malaikat yang memikul arah. Nisbah dijadikan mereka lah awwaluhum wujudan wa awwaluhum wujudan. Yang pertama-tama sekali di kalangan malaikat tu mereka lah, yakni para hamalatul arsy, nisbah ada, yakni nisbah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Wahum, dan bermula mereka itu hamalatul arsy itu fid dunia, ketika mana masa kita hidup di dunia sekarang ni lah, arba'atun, ialah 4 orang. Sekarang ni ketika mana dunia ni belum kiamat lagi, malaikat hamalatul arsy ni 4 orang. Wa fi yaumil qiyamati, dan setelah mana kiamat, dan dunia ni kiamat dah, hacum nasa dah dunia ni, tak ada dah orang panggil yaumid dunia. Tubik-tubiknya yaumul qiyamah, hari yang tak ada esok hari. Selama-lama kekal. Sama ni atun 8 orang, ada 8 orang. Wa yahmilul arsya rabbi fawqahum yauma idzin samaniyah. Dalam Quran tu sebut tu ada 8 orang akhirat esok. Wa yahmilul arsy. Tu semua mereka ni ala suratil awali. Di atas rupa-rupa kambing hutan itu. Awali tu makna kambing hutan. Tu atas rupa kambing hutan. Itu ashkal mereka lah. Syakl, rupa-rupa mereka tu di atas rupa kambing hutan, awali. Ma baina azlafiha, bermula barang. Tu baina azlafiha, di antara tapak kakinya, ila rukabiha,
hingga kepada pusatnya. Hingga kepada lutut dia. Gitu. Daripada tapak kaki sampai ke lutut tu. Masiratu sab'ina aman. Jarak perjalanannya 70 tahun lita'iril musri'i. Perjalanan yang jenis terbang secara cepat. Terbang laju. Kalau jenis terbang laju tu daripada tapak kaki dia sampai ke lutut dia 70 tahun baru sampai. Besar ke? Nah, daripada kaki sampai lutut ni kalau jarak terbang laju, terbang laju tu 70 tahun baru sampai lutut. Nah, 70 tahun baru 30 agama dah ni. Tak sampai lagi ni lah ni. Nah, hidup apa dia? 25 dah apa lagi? Separuh dah lagi. Nah. 30 baru setengah tahun. Nah, 30 40 lah. 40 baru setengah. Tambah 20 tahun lagi baru sampai lutut je sini. Tu besar sungguh lah malaikat ni. Wa amma sifatul arsy. Dan ada pun bermula sifat bagi arah. Arah tu pula lagu mana sifat dia? Fakilah maka dikatakan innahu bahawasanya arash tu jauharatun khadra'u. Ialah diperbuat daripada tu permata-permata yang berwarna hijau. Jauharatun khadra'u. Diperbuat daripada permata-permata berwarna hijau. Tapi wa fi riwayatin ada sabit dalam satu riwayat yang lain al-arsyu min yaqutatil ahmar. Adalah satu riwayat hadis lain arash tu daripada batu-batu delima yang berwarna merah. Macam-macam lah bagai-bagai riwayat hadis lah. Tak ada hal lah tu. Benda tu bukannya benda orang panggil usul akidah. Wahwa dan ia arash ni min a'zamil makhluqati. Ialah sebesar-besar, seagung-agung, sebesar-besar makhluk Allah Ta'ala khalqan nisbah kejadian. Jadi makhluk Allah yang paling besar sekali ialah arash. Tu paling besar sekali. Hingga-hingganya dikatakan semua cakrawala ni, bumi, matahari, bulan, bintang tu dibandingkan dengan arash tu seperti padang, maka segala galaksi yang kita duduk ni, yang kita nampak ni, matahari, planet tu planet ni, itu sebentuk cicing di atas badan. Mau luah lagi. Arash tu seumpama padang. Faham tak? Tu luah Wa yuksah atau wa yuksi kulla yaumin, dan dihiaskan pada tiap-tiap hari alfalaunin, beribu warna minan nuri daripada cahaya. Tu minan nuri daripada cahaya. La yastati'u, tidak mampulah, tidak kuatlah, tidak bolehlah, tidak mampulah an yanzura, oleh bahawa memandang ilaihi kepadanya al-arsy, ke ilaihi al-arsy, khalqun, oleh satu makhluk pun min khalqillahi ta'ala, daripada ke makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Tak kuasa nak pandai. Kenapa? Terlalu bercahaya sangat. 1000 cahaya tiap-tiap hari dihias kepada arash. Wal asya'u, dan bermula segala sesuatu, kulluha, takkid pada kata asya', semuanya sesuatu tu fil arsy, duduk pada arash, kahilqatin fi falatin. Seperti sebetuk cicing pada tanah lapang. Fi falatin itu makna tanah padai. Mana segala sesuatu ni duduk di arash belaka. Bandingnya yang mana? Mulai pas sebetuk cicing atas pada bola. Tu pada bola telah seumpama arash. Sebetuk cicing tadi tu galaksi yang kita duduk ni. Tak? Galaksi yang kita duduk ni. Mana? Matahari, bulan, bintang, cakrawala, planet-planet kita bumi sendiri ni. Halus tak? Okey. Halus kan ni. Tapi bila duduk ni rasa besar ke diri dah. Pelik manusia ni. Tak nanti mu naik atas arah kalau tahu, mu naik kapal terbang. Naik kapal terbang mu tengok bawah. Alah, kecil-kecil lah ke rumah apa semua. Tak halus, rasa tak ada harga habuk gitu. Pas semuk gitu. Tapi bos apa atas muka bumi, rasa megah, rasa hebat, takabur lah. Itulah manusia. Itulah perangai kita manusia ni. Tak sedar ke diri. Padahal bagai-bagai makhluk Allah Ta'ala yang lebih besar lagi pada kita.
Semua taat pada Allah Ta'ala. Wakila dan dikatakan innal arsyah, sesungguhnya atau bahawasanya bermula arash itu qiblatu ahli samai. Tapi hak ni lah ni. Nak kau dhaif lah. Kerana kiblat ahli sama' tu ialah Baitul Ma'mur kalau kita duk mengaji lah. Tapi innal arsya qiblatu ahli samai. Bermula arash tu ialah kiblat bagi ahli langit. Kama annal ka'bata qiblatu ahli al-ardi, seperti mana bandingannya bahawa bermula Kaabah itu ialah tempat hadap. Mana kiblat ni tempat hadap bagi ahli bumi. Tapi ni kau dhaif lah ni. Nak hadap lagu mana dia sendiri tu besar gapo. Segala sesuatu tu duduk dalam arash. Lepas tu nak hadap mana lagi? Tokek je duduk luar arash pula. Nah. Tu. Kalau lebih rajihnya kiblat bagi ahli sama' tu Baitul Ma'mur yang bersetentangan dengan Baitillahil Haram Kaabah di Mekah. Sehingga kalau orang lepas berat batu daripada Baitul Ma'mur tu tepak jatuh di atas bumbung Kaabah Baitillahil Haram. Gitu. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat tu hafunun atau hafuna lah. Hafuna. Tu. Malaikat hok duk keliling pada arash. Itu. Tu hafuna makna malaikat hok duk keliling bawah arash. Malaikat hok keliling pada arash. Boleh jadi juga. Inilah maknanya ahli sama' ni hafuna ni lah. Malaikat duk keliling pada arash. Qala Wahb bin Munabbahin. Munabbih ke Munabbah cek baliklah nama tu. Wahab bin Munabbah. Macam Munabbih pun ada. Qala Wahb bin Munabbahin, inna haulal arsy. Kata Wahab bin Munabbih atau Munabbah, bahawasanya keliling arash itu sab'ina alfi saffin, ada 70,000 saf. Saf ni maknanya barisan minal malaikati, daripada malaikat. Safun, bermula satu saf khalfa saffin, di belakang satu saf yang lain. Yatufuna bil arsy, berkeliling mereka itu pada arash. Yuqbilu haula'i wa yuqbilu haula'i, menghadaplah oleh mereka itu dan menghadaplah oleh mereka itu. Maknanya 70,000 ni menghadap pada 70,000 ni, 70,000 ni menghadap pada 70,000 ni. Dia duduk keliling pada arash. Gitu. Dia bukan duduk menghadap arash lah ke. Yuqbilu haula'i wa yuqbilu haula'i. Fa iza istaqbala ba'duhum, maka apabila berhadaplah oleh sebahagian mereka itu ba'dan akan sebahagian yang lain. Mana 70,000 saf pertama menghadap 70,000 saf kedua. Halala, jawab bagi Izzah. Nescaya bertahlillah haula'i, tahlil la ilaha illallah, la ilaha, 70,000 malaikat dia. Haula'i bertahlillah. Halala tu makna tahlillah. Halala yuhallilu tahlilah. Nescaya bertahlillah, mengata la ilaha illallah lah haula mereka itu, wa kabbara haula. Maknanya bila mengadap sama mengadap, hak ni la ilaha illallah, hak ni Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Faham tak? Tu. Wa min waraihi, dan daripada belakang mereka itu. Tadi 70,000 mengadap sama mengadap. Hak ni kata la ilaha illallah, ni kata Allahu akbar. Belakang 70,000 tadi. Sab'una alfi saf, ada 70,000 pula saf malaikat. Qiyamun aidihi, tu mendirilah tangan-tangan mereka itu ila a'naqihim, pada tengkok-tengkok mereka itu. Wadi'ina laha, menghantarlah akan keduanya tangannya ala awatiqihim, di atas bahu-bahu mereka itu. Maknanya ada 70,000 malaikat pula duduk gini. Tak begini kok. Ginilah. Nah. Atas bahu. Faham tak? Letak atas bahu lah. Tu. Faiza sami'u, maka apabila mendengarlah mereka itu 70,000 malaikat lain pula ni, takbira ulaika, akan takbir mereka itu 70,000 hak duk takbir duk tahlil tadi. Wa tahlilahum, ni atas pada takbira. Wa tahlilahum, dan akan tahlil mereka itu 70,000 hak duk depan mereka tu. Rafa'u aswatahum, nescaya mengangkatlah mereka itu 70,000 malaikat ni aswatahum,
akan suara-suara mereka itu 70,000 malaikat. Faqalu, maka berkata mereka itu, subhanakallahumma, maha sucilah engkau ya Allah ya Tuhan, wa bihamdika, hanya dengan dan dengan engkau sahajalah kepujian. Wa ma a'zamaka, bermula barang semuanya mengagungkan akan engkau. Wa ahmalaka, dan berlemah lembutlah engkau. Antallahu, bermula engkau ila Allah. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Antal akbaru, bermula engkau lah yang maha besar. Wal khalqu kulluhum, dan bermula makhluk semua sekali mereka itu laka, hak engkau belaka. Itu raji'una, bagi engkau tu raji'una, kembali mereka itu makhluk tu. Maknanya 70,000 malaikat duduk keliling ni. Ada dua sah, 70,000, satu sah 70,000 ngadat sama ngadat. Ni Allah Akbar, ni la ilaha illallah. 70,000 lain pula bila dengar ni takbir ni tahlil, dia pula berdoa dengan doa ni. Akak suara berdoa. Wa min wara'i haulah, dan di belakang mereka itu pula mi'atu alfi saffin, ada 100,000 pula sah malaikat, minal malaikati, daripada malaikat. Qad, sungguhnya wada'u, meletaklah mereka itu 100,000 malaikat ni, yumna, tu tangan kanan, alal yusra, di atas tangan yang kiri. Seperti kelakuan qiyam ketika mana semaya itulah. Tu duduk macam duduk semaya tu. Duduk gitu. Tu letak kanan atas yang kiri. Laisa minhum, tidak adalah daripada mereka itu malaikat 100,000 ni ahadun, oleh seorang pun, illa yusabbihu, melainkan semuanya bertasbih menyucikan Allah, bitasbihin, dengan beberapa tasbih la yusabbihuhu al-akharu, yang tidak bertasbihlah akan dia tasbih oleh yang lainnya. Artinya 100,000 malaikat ni pula duduk macam qiyam sembahyang tu, masing-masing semua bertasbih pada Allah, tapi tasbih setiap daripada 100,000 tu tak sama belaka, faham tak? Hak ni tasbih lagu lain, hak ni tasbih lagu lain, hak ni tasbih lagu lain. Kaya sungguh. Tasbih lagu mana? Itu subhanallah lah. Ada subhanallahil azim wa bihamdih. Ma baina janahai, barang di antara dua sayap ahadihim, salah satu daripada mereka itu, masiratu, jarak perjalanannya samani mi'ati amin. 800 tahun. 800 tahun perjalanan lah tu. Wa ma baina syahmatai, dan jarak barang tu, jarak lah tu. Wa ma baina syahmatai, dan barang di antara dua cuping telinga. Syahmatai uzuni itu mana dua cuping telinga. Dua cuping telinga. Ni dengan ni lah. Cuping telinga ni dengan cuping telinga ni. Wa ma baina syahmatai uzuni ahadihim, dan jarak di antara dua cuping telinga salah seorang daripada mereka itu mereka, ila atiqihi, kepada bahu dia. Gini. Ni. Cuping telinga ke bahu, jarak gitu. Cuping telinga ke bahu. Gitu. Bukan sini ke cuping telinga ni tak. Cuping telinga ni ke bahu. Jarak cuping telinga ke bahu tu 400 amin, ialah 400 tahun. Kalau berjalan tu 400 tahun baru siapa? Pia ada. Pia tak ada dah umur 400 tahun lah ni. Sampai Nabi Nuh dulu boleh agak-agak dah siapa. Umur dia dulu ratus-ratus tahun. Umur kita lah ni 80, 70 tu ramai anak muda mati lah ke. Dah ni. Anak muda mati ramai. Wahtajaballahu, dan menghijaklah oleh Allah Ta'ala anil malaikati, daripada malaikat allazina haulal arsy, yang mana malaikat tersebut tu berkeliling di arash, bisab'ina hijaban, dengan 70 hijab. Berapa hijab? 70 berapa hijab, min nurin, yang diperbuat daripada cahaya. Jadi nak boleh kau tengok malaikat ni jauh lah. Kenapa malaikat tadi tu 70,000, 70,000, lepas tu 70,000, lepas tu 100,000 tadi tu, Allah Ta'ala buat pula hijab dinding. Tu malaikat-malaikat duduk keliling arah tu ada pula dindingnya. 70 hijab yang diperbuat daripada cahaya. Wa sab'ina hijaban min zulmatin,
dan 70 dinding daripada kegelapan. Wa sab'ina hijaban min durrin, dan 70 beberapa hijab daripada permata abyadha, min durrin abyadha, daripada permata yang putih. Wa sab'ina hijaban min yaqutin ahmar, dan 70 pula di hijab dinding daripada batu delima yang berwarna merah. Wa sab'ina hijaban min zabarjadin akhdara, dan 70 hijab daripada batu zabarjad yang berwarna hijau. Wa sab'ina hijaban, dan 70 pula dinding min saljin daripada salju. Salju tu apa? Ais lah nak. Daripada salji. Wa sab'ina hijaban min ma'in, dan 70 pula dinding daripada air. Wa sab'ina hijaban min baradin, dan 70 hijab pula daripada air sejuk. Barak tu mana air batu tu lah. Wa ma la ya'lamuhu illallahu, dan tidaklah mengetahui akan dia. Tu. Wa ma la ya'lamuhu, dan barang yang tidak mengetahuilah akan dia ma barang illallahu, melainkat Allah Ta'ala. Gitu. Tu. Ini dalam hadis, dalam kitab riwayat, dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nuaim. Orang Yahudi dia tanya Nabi. Tu. Dia tanya Nabi, hal ihtajaballahu min khalqihi bi syai'in ghair berapa tu? Hal ihtajaballahu min khalqihi bi syai'in ghairus samawati. Lalu jawab Nabi, na'am, bainahu wa bainal malaikati alladhi haulal arsy. Tu. Bisab'ina hijaban. Jadi ada hadis ni dalam kitab Hilyatul Auliya. Abu Nuaim meriwayatkan ada satu orang Yahudi dia tanya Nabi SAW, adakah menghijablah Allah Ta'ala daripada makhluknya dengan sesuatu selain daripada langit? Kita dah tengok langit ni, hijab tak nampak sebelah atas ada langit tu gapo. Ada tak selain daripada langit tu hijab lagi? Ada, Nabi kata. Lalu jawab Nabi SAW, na'am, ya, bainahu wa bainal malaikati alladzina haulal arsy bisab'ina hijaban min nuri. Di antaranya dan di antara malaikat yang mengelilingi arasy 70 beberapa hijab yang diperbuat daripada cahaya. Ila akhir. Siapa habis tadi? Wa ma la ya'lamuhu illallah. Itu. Jadi ni Syekh Nawawi Banten ni ambil daripada situ lah ni. Ambil daripada riwayat Abu Nuaim dari kitab Hilyatul Auliya. Habis itu. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat ruhaniyuna, ialah malaikat ruhaniyun. Qila, dikatakan hum, bermula mereka itu malaikat ruhaniyun fi ardin, pada bumi bayda'a yang warna putih, karrukhami, seperti batu marmar, arduha, lantainya. Bukan gitu. Qila, dikatakan hum, bermula mereka itu ruhaniyun fi ardin, duduk pada bumi bayda'a yang putih. Putih itu lagu mana? Kazukhami, seperti batu marmar. Gitu di situ. Arduha, bermula lebarnya bumi itu masiratu syamsi arba'ina yauman, jarak perjalanan matahari 40 hari. Tuluha, bermula panjangnya la ya'lamuhu illallah, tidak mengetahuilah akan dia panjang itu malaikat Allah. Walahum, dan adalah bagi mereka itu malaikat ruhaniyun zajalun. Zajalun ni maknanya gegak-gegak, bunyi gitu. Zajalun makna gemuruh boleh, gegak-gegak boleh, bitasbihi dengan tasbih, wa tahlili dengan tahlil. Tu bunyi bunyi apa tu? Untuk tasbih. Cakap kata untuk ngatik bunyi apa? Ngatik tu. Itu. Zajalun bitasbihi wa tahlili, dengan tasbih dan tahlil. Lau kushifa an sauti ahadihim, jikalau dibukakan, lau kushifa, dan jikalau dibukakan, lau kushifa, jikalau dibukakan an sauti ahadihim, daripada satu suara di kalangan salah seorang mereka itu malaikat ruhaniyun, lahalaka, tu jawab bagi lau, lahalaka ahlul ardi, nescaya binasalah oleh penduduk bumi. Tu kenapa binasa? Min ta'liliyah.
Ilak pada kata halaka. Min haulin. Tu. Apa dia aku dah ambil tu? Kerana. Tu. Min haulin. Min tu tak. Min ta'liliyah. Atas tu bubuh dak ilak. Lepas tu bawah tu terjemah pula aku tak ingat. Kerana kuat sautihi suaranya. Kerana kuatnya suara dia. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala buka orang panggil hijab, salah suara aja daripada malaikat rohaniah punya suara. Tengah duk tahlil tasbih tu, benasa habis ahli bumi ni. Mana kuatnya suara dia. Tu. Tu kuatnya suara. Duduk berzikir. Muntaha hum, bermula hujung mereka itu, hujung sekali malaikat rohaniyo ni, ila hamalatil arsy, berhubung kepada malaikat yang menanggung arash. Habis situ. Sikit lagi dah. Wa minhum karubiyuna, dan setengah mereka itu malaikat ni ialah malaikat karubiyun. Tu. Bi fathil kafi makruh dibacakan orang panggil karubiyun ni dengan fathahkan kaf wa takhfifir ra'i dan takhfifkan ra. Karu bukan karubiyun ke? Karubiyuna. Gitu je. Takut kita baca kurubiyun hanya. Karubiyun. Hum, bermula mereka itu karubiyun sadatul malaikati, ialah para ketua bagi para malaikat. Wa humul ladzina haulal arsy, dan mereka lah malaikat yang mengelilingi arasy tadi. Silah banyaklah tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu safaratun, ialah malaikat safarah. Tu wallahu alam, kita berhenti situ dulu. Safarah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka amruka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Saru dengan topik sendiri. Yalah dah. Topik sampai budak-budak kat gitu bolak serok kali.